Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak, Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan di antara Terengganu dan juga Sabah. Untuk memberikan tekanan sampai itu percubaan. Diselamatkan. Satu peluang keemasan oleh Benol On untuk meletakkan Terengganu. Tetapi bola bukanlah yang paling kuat untuk menewaskan Karufami. Akan penjuru. Dan tandukan menghasilkan jaringan untuk Terengganu. Sampai itu percubaan yang dilakukan oleh Shitembi. Jaya diselamatkan oleh Karufami. Masih lagi Terengganu medali 1-0. Kini Benol On lakukan telakan baik untuk Faizal Alim. Dalam kawasan penalti telakan ke tengah. Peluang dan jaringan yang kedua untuk Terengganu. Kali ini giliran Nik Sharif Pasifi. Pemain Terengganu menanti dengan tenang. Tandukan hampir-hampir. Kali ini tersasar dari Syarul Nizam. Sari Ramdhani. Tandukan ke belakang diselamatkan oleh Suhaimi. Satu lagi peluang untuk Terengganu. Patrick Shitembi untuk Caca Kipre. Peluang untuk Kipre. Berjaya disekat. Dikeluarkan oleh Dominic Tan. Melakukan nasakan Sari Ramdhani. Tolakan untuk Farhan Roslan. Amri Yahya. Percubaan dari Amri. Hakimi. Saya disekat. Ada kekasaran yang berlaku. Ada layangan kad kuning dilayangkan kepada Rizal. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning sebelum ini. Jadi Rizal Ghazali dilayangkan kad merah. Jadi itulah Wisi Panjang menamakan aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan dua jaringan di separuh masa pertama memastikan Terengganu menewaskan Sabah dengan keputusan 2-0. Baik, keputusan kita dah tahu, 2 gol di separuh masa yang pertama. Penjelasan daripada kedua penalti juga kita dah dengarkan. Dan sebelum aksi ini bermula, hasrat untuk pasukan Sabah nak mencatatkan kemenangan pertama di laman sendiri Terengganu sejak 18 bulan tak tercapai. Dengan saya rasa antara punca utamanya gol pada minit yang ke-7. Kita bermula dengan Syaroma. Saya. Okey. Tak nak mula dengan pasukan Terengganu, pasukan yang tewas, Sabah. Ya, saya setuju dengan Dato' Ong Kim Sim. Sayang dan mereka tak layak menang ni kerana mereka tampil, saya rasa ini antara aksi yang tak sepatutnya mereka tampil dengan persembahan hari ini. Bagi sebenarnya untuk pasukan Sabah mereka kurang bersedia apabila pemain mereka diturunkan di awal minit, mereka boleh dikatakan kucak-kacir tiadanya organisasi di bahagian belakang. Dan apabila mereka betul apa yang dikatakan oleh Dato' Ong Kim Sim, apabila mereka dibolosi, mereka boleh dikatakan tak tahu apa yang perlu dilakukan dan seterusnya dijaringkan lagi. Tetapi untuk pasukan Sabah, mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan jaringan gol. Cuma mereka tiadanya betapa pentingnya pemain core seperti Badu Batia, beberapa lagi pemainnya, Nazirul Naim. Apabila pemain core tiada di atas padang, akan adanya missing link di bahagian tengah antara kita tahu Badu Batia seorang pemain yang akan berada di dalam kedudukan half space untuk membuat turning dan menghantar bola di belakang pertahanan lawan untuk mencari larian yang dilakukan oleh Amriya. Tapi pada malam ini tiada pergerakan-pergerakan seperti itu yang kita tahu itu adalah satu kelebihan untuk pasukan Sabah. Sabah. Ya, memang sesuatu yang mengejutkan kerana mengikut pada statistik yang saya buat sendiri, ya. Pasukan Sabah ni kalau kita kira daripada 9 orang pemain terbaik mereka yang banyak bermain untuk pasukan Sabah, mereka adalah pasukan yang paling tinggi minit permainan yang dimainkan oleh pemain-pemainnya, iaitu 11,961 minit. Oh. Setakat perlawanan pada malam ini. Setakat termasuk perlawanan ini. Perlawanan ini belum masuk lagi. Tapi setakat baik. yang sudah tu, mereka telah bermain sebanyak 11 minit 9,601. Jadi di sini kita lihat mereka mempunyai gandingan pemain-pemain yang sentiasa diturunkan. Jadi kerjasama di antara mereka tentu ada. Sebab itu kita dengar tadi Dato' Ong cakap dia pun rasa heran kenapa pemain-pemain dia tidak dapat bertindak dengan baik. Kerana kita dapat lihat mungkin travelling ni juga adalah satu punca, ya. Kadang-kadang menyebabkan pemain-pemain kita jadi lethargic. Jadi rehat yang bijak perlu ada pada setiap pemain. Ini yang kelemahan yang saya kata begitu nyata. Dan kesilapan daripada penjaga gol, saya
dapat lihat dua-dua gol ni datangnya daripada Khairul Fahmi sendiri, di mana beliau teragak-ragak untuk bertindak ataupun melakukan pintasan terhadap bola yang dilakukan oleh pihak lawan. Dan sudah tentu pasukan Terengganu bermain di tempat sendiri. Rehat yang panjang daripada mereka membuatkan mereka mula dengan agak perlahan, tetapi kemudiannya disambut pula dengan persembahan yang kurang agresif daripada pasukan Sabah, membantu mereka untuk mendapat 2 gol dalam masa separuh masa pertama itu tadi. Baik. Minit ke-7, Pape Diakite, pertahanan. Jaringan tu baik. Bermula dengan sepakan sudut kemudian jaringan. Tapi sebelum kita nak katakannya penjaring ini, Syarum, Faisal Halim, Mickey, malam ni saya sajalah. Kita tahu sebelum bermula perlawanan ni pun Dato' Ong sering katakan antara kisahnya lah rehat yang lama sebelum itu, tapi ialah semua pasukan menghadap situasi yang sama. Tapi ialah antara kemungkinan dan telah pun dilakukan oleh Terengganu, mereka bijak menggunakan Faizal dalam aksi. Itu sebenarnya permulaan yang baik untuk setiap pasukan tuan rumah bermain di home mereka, dan mereka bermain high intensity pressing di bahagian hadapan on attacking part. Itu yang dilakukan. Kita tahu apa yang ada pada pemain-pemain seperti Faisal Halim. Niki, kita tahu kualiti dia, seorang pemain yang nipi, akan buat veteran, akan mengucapkan pemain itu. Tapi apabila pemain pertahanan Sabah gagal untuk bermain 1 lawan 1, itu ada satu kelebihan yang diambil oleh Faisal Halim dengan menggunakan pergerakan di sebelah kanan. Tapi apa yang menarik untuk pasukan Terengganu ni adalah satu benda yang bagi saya dari segi pemerhatian saya, mereka mengekalkan filosofi dan juga approach pasukan, cara permainan mereka tidak pernah berubah. Itu adalah cara pasukan Terengganu, dan kita tahu mereka mempercayai apa yang diberikan oleh jurulatih mereka, Nafuzuddin, dan mereka perform di atas padang. Itu satu benda yang menarik untuk pasukan Terengganu musim ini. Saya menjagakan mereka di penghujung nanti mereka akan memanjat Liga 1-2 Liga atas lagi sedikit. Baik. Adakah skuad Dato' Ong, tu yang Belanda, ialah penjaring malam ni bukannya Teacher Kipri, bukan Faisal Halim. Sedangkan kita tengok pertahanan dan juga pemain tengah mereka. Mungkin itu juga antara yang maksudnya ialah berlaku konflik untuk pasukan Sabah ialah mungkin perhatian terhadap 2 pemain ini, tapi sebaliknya bermula dengan penjaring pertahanan mereka. Ini juga satu lagi perkara yang perlu kita ceritakan. Kerana kalau kita lihat dari segi penjaring gol dalam Liga Malaysia ni, sangat kurang sekali penjaring-penjaringnya datang daripada pertahanan. Tetapi pada musim ini, sedikit peningkatan sudah mula ditunjukkan oleh pemain-pemain pertahanan. Saya rasa pada tahun ini saja dalam Liga kita, hampir 8% jaringan-jaringan gol yang dihasilkan dalam kesemua gol-gol Liga Malaysia ini datangnya kini daripada pemain-pemain pertahanan. Jadi di sini kita nak lagi banyak pemain-pemain pertahanan menunjukkan keinginan tinggi mereka untuk menjaringkan gol. Jadi di sini kita dapat lihat 2 orang penjaring gol yang menjaringkan gol dalam untuk Negeri Terengganu ini adalah datangnya pada hantaran silang. Daripada ini kita lihat hantaran silang ini digunakan sebaik-baiknya oleh pertahanan Terengganu, di mana mereka telah membuka perlawanan, kerana jika kita tidak membuka perlawanan melalui serangan kita, hantaran silang tidak dapat dilakukan. Ini adalah satu signal yang dilihat oleh pemain-pemain pertahanan untuk mereka naik ke atas, membantu hantaran silang yang dilakukan oleh rakan itu untuk melakukan penyudah. Daripada sini kita dapat lihat kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh jurulatih untuk memandaikan pemain-pemain dia supaya dapat lihat signal ini, di mana ketika kita melakukan permainan terbuka, kamu sebagai pertahanan naik ke atas untuk melakukan penyudah. Saya rasa ini yang telah dilakukan oleh Nafuzuddin untuk pasukan Terengganu. Yang menariknya gol jaringan Pape Diakite itu, beliau boleh dikatakan 2 pemain mengasah beliau, Dominic Tan dan juga Jackson, tapi masih lagi gagal. Mungkin adanya masalah komunikasi di antara Khairul Fahmi, Jackson dan juga Dominic Tan yang sepatutnya perlu diatasi, kerana mereka boleh dikatakan menjaga hanya seorang sahaja. Tapi sebelum tu, Syarom pernah jaring tak? Yep. Apa pernah skor kan? Benar. Mesti dah benar. Untuk Sabah apa Belan Abang juga Syarom di mana Taiki, di mana Amri dan juga di mana Sadil pada perlawanan ini?
Bagi saya sebenarnya mereka isolated di bahagian hadapan apabila mereka tidak dapat delivery yang mereka inginkan. Kita tahu Sadil, seorang pemain Amri Yahya yang bukan pemain yang ingin minta bola di kaki, ingin buat larian ke hadapan. Tapi apabila kita tiada ni distribution bola ke hadapan, mereka akan struggle di sepanjang perlawanan. Itu yang terjadi dan kita lihat pertukaran Taki juga awal dimasukkan Farhan Roslan itu sebenarnya memberi petanda bahawa adanya struggle beberapa pemain penting untuk pasukan Sabah pada malam ini. Kadang-kadang hantaran ke depan ni tidak dapat dilakukan kerana pemain-pemain tidak bergerak. Antaranya Pemain-pemain, terutamanya pemain-pemain depan, mereka harus bergerak. Jadi apabila mereka bergerak, tentunya hantaran dapat dilakukan. Disebabkan ini kadang-kadang mengapa kita dapat lihat kadang-kadang kita tidak ada hantaran ke depan kerana pemain-pemain tidak mahu bergerak. Mereka tidak tahu isyarat bila untuk mereka berlari supaya mereka dapat hantaran daripada bawah ini. Perkara yang senang itu ialah ketika kawan kita mendongak, mulakan larian. Kerana apabila kawan kita mendongak, dia tahu ke mana kita lari. Jadi bila dia mendongak, kita lari, hantaran dapat dilakukan. Tetapi contohnya apabila kawan kita ni mendapat bola, dia mendongak, kita tidak lari. Maksudnya lari ke kawasan yang mana kita nak bola itu dihantar. Ini menyebabkan dia tidak dapat melakukan hantaran ke depan. Kadang-kadang pemain-pemain tidak sedar bahawa larian mereka adalah satu signal untuk mereka mendapat hantaran. Alright. larian tanpa bola bang Larian tanpa bola. Saya tahu, jangan tambah Hasim. kita nak bersama dengan Shakira Zulkifli. Shakira, malam ni Shakira. Sabah tewas. Seolah-olah mereka ni memberikan laluan pula kepada Terengganu dan sedangkan kedudukan mereka belum lagi selamat. Sebenarnya Shakira. Komen Cik Shakira. Betul lah apa yang Lan katakan. Kita lihat seolah-olah Sabah memberi ruang ataupun jalan kepada Terengganu untuk menjadi pasukan bersaing di tempat kedua dan ketiga. Tetapi saya sempat bertanyakan kepada Ketua Jurulatih Sabah, Dato' Ong Kim Swee sebentar tadi, sama ada dia merasakan kedudukan Sabah ini adakah kritikal selepas kekalahan kepada Terengganu ini. Tapi beliau menjawab seperti masih lagi on track Sabah, namun dalam 3 perlawanan terakhir mereka tidak boleh mempamerkan aksi yang longlai seperti yang dipamerkan sebentar tadi dan juga mereka tidak lagi boleh keciciran mata bagi memastikan Sabah berada dalam kelompok 3 terbaik sekaligus untuk beraksi di Piala AFC musim depan lain. Baik, Kira, kita dah saksikan perlawanan ni. Persembahan pasukan Sabah terutamanya Dato' Ong juga kenyataannya memang jelas bahawa dia banyak yang tak puas hati terhadap anak-anak buahnya. Mungkin selain perkara yang dikongsikan, Kira ada ke dapat reaksi lain? Dato' Ong share mana nak tahu kan dengan Kira kan banyak info. Itulah yang kata. Okey, sebenarnya sebelum perlawanan saya ada cover training sesi latihan Sabah. Memang Dato' Ong Kim Swee ada akui bahawa tempoh rehat yang lama ini sedikit menjejaskan momentum pasukan Sabah, tetapi ianya Terengganu pun berehat panjang. Cuma hari ini Terengganu lebih ariflah mengawal perlawanan, tetapi apa yang kita boleh nampak ataupun dilihat reaksi di wajah Dato' Ong Kim Swee, dia agak kecewa dengan tindakan Rizal Ghazali yang raih 2 kad kuning sebentar tadi sehingga menyebabkan Sabah bermain hanya 10 orang lain. Kira, kita tanya lagi rahsia-rahsia di sebalik untuk pasukan Terengganu pula. Kira sempat ke dapat reaksi daripada Miki ke siapa pemain daripada Terengganu selepas kemenangan ini? Adakah perkara-perkara yang menyebabkan mereka tampil begitu bertenaga ini selain penonton di sana? Okey, of course penonton yang hadir lebih daripada 11,000 orang menjadi faktor Terengganu mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk raih 3 mata dan juga ini merupakan perlawanan terakhir Terengganu bermain di laman sendiri. Itu menjadi motivasilah buat mereka lain. Tetapi apa yang saya dapat kongsikan, saya sempat bertanyakan tentang status ataupun kedudukan Ketua Jurulatih
Terengganu FC Nafruzi bersama skuad Petih pada musim depan, dia akui Nafruzi akui dia masih lagi belum menerima tawaran lanjutan kontrak bersama Terengganu FC dan bagaimanapun perkara itu tidak menjejaskan impiannya untuk tetap membawa Terengganu FC beraksi di pentas Piala AFC musim depan. Dan saya juga sempat bertanyakan kepada Faisal Halim tadi, dia masih lagi belum membuat keputusan ke mana hala tujunya pada musim depan. Misi yang sama juga dengan Coach Nafruzi, mahu membantu Terengganu untuk beraksi di Piala AFC, tetapi Faisal Halim ada mengatakan bahawa sekurang-kurangnya 5 buah pasukan berminat untuk khidmat Faisal Halim musim depan. Lan. Baik, terbaik Kira. Perkongsian Kira ni pasti selepas ni akan dapat banyak panggilan telefon dan juga Kira bukan saja Kira dan juga coach dan juga Faisal pun tadi. Banyak hint tu. Esok sambung cerita dekat Nadi Arena. Terima kasih Kira. Okey Lan, terima kasih. Lama tunggu Lan. Syarul tu kat mana? Faisal nak pergi tahun depan? Oh, ya, betul Syarul. Saya tahu. Oh, jangan buka cerita. Tiba-tiba. Alright. Kemenangan Terengganu. Apa lagi Syarul? Adakah mereka melihat persembahan pada malam ini, tak mustahil mereka akan terus mendaki kedudukan yang lebih kukuh dan terbaik setidak-tidaknya kedudukan tempat kedua? Abalan dulu. Ini satu selepas rehat panjang dan juga selepas 5 perlawanan yang sudah, di mana kita lihat mereka telah memenangi 4 perlawanan, hanya kalah sekali saja. Ini juga adalah satu kesinambungan kejayaan yang baik bagi pasukan Terengganu, permulaan yang baik setelah rehat yang panjang, tetapi mereka masih lagi berada dalam kedudukan ketiga dalam liga, di mana Sabah masih lagi atas mereka, di mana Terengganu sekarang 35 poin, Sabah 36 poin. Jadi lepas ini Terengganu terpaksa bermain di luar dalam baki 3 perlawanan akhir mereka ini. Sudah tentunya persiapan yang begitu rapi dan kemenangan yang mereka peroleh pada malam ini adalah satu tonik yang cukup baik untuk mereka bawa untuk bermain di tempat lawan nanti. Baik. Saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, mereka telah menyelesaikan masalah di bahagian hadapan. Adanya kombinasi, adanya pergerakan di bahagian hadapan dan mereka mampu menjadikan gol. Apabila dah dapat selesaikan di bahagian hadapan, pasukan Terengganu akan gerus dan akan memanjat tangga liga. Kita akan nantikan. Hanya perbezaan satu mata, tapi akan terus diberikan tentangan. Sabah akan terus besar dan juga pasukan Negeri Sembilan setakat ini. Alright.